Assalamualaikum. Nama saya Nurul Natasha binti Ismail, nombor matrik 1200540. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Syabila Anisha binti Suzali, nombor matrik 1201424. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Nur Syafiqah Nadira binti Nur Azmi, nombor matrik 1202546. Assalamualaikum dan hai, nama saya Fatin Farah binti Harun, nombor matrik 1202584. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Naim bin Zamri, nombor matrik 1202873. Warga emas ditakrifkan sebagai mereka yang berumur 60 tahun ke atas. Takrifan ini berpandukan kepada takrifan yang dibuat di World Assembly on Aging 1982 di Vienna. Warga emas merupakan satu golongan yang lemah. Jadi, mereka memerlukan bantuan orang sekeliling untuk mendapatkan persekitaran dan suasana yang sempurna dan selesa. Persekitaran merupakan satu keadaan yang berada di sekeliling kita, tidak kira apa-apa situasi sekalipun. Persekitaran dan psikologi adalah dua perkara yang berbeza, namun tidak dapat dipisahkan khususnya dalam mengukur tahap kualiti hidup seseorang. Seperti mana yang kita tahu, persekitaran merupakan satu kuasa kompleks yang mana boleh mempengaruhi perkembangan dan tingkah laku seseorang. Keselesaan persekitaran memainkan peranan yang penting dalam memastikan kehidupan seseorang itu berada dalam tahap optimum. Jadi, untuk menjadikan masyarakat yang bersuasana harmoni dan penyayang, persekitaran yang baik dan selesa adalah amat diperlukan. Secara tidak langsung, ini akan dapat mengekalkan perkembangan individu yang sihat dan cergas, terutamanya golongan warga emas. Oleh itu, bagi memastikan tahap kualiti hidup warga emas dalam keadaan yang baik, faktor-faktor persekitaran haruslah dititikberatkan. Terdapat banyak punca yang menjadikan persekitaran tempat tinggal tidak selesa untuk warga tua. Antaranya ialah gangguan emosi daripada anak-anak. Gangguan emosi boleh menyebabkan warga tua tersebut tidak dapat menjalani hari-harinya dengan tenang dan gembira. Terdapat sesetengah anak-anak merasakan bahawa ibu bapa mereka itu sebagai beban dan selalu mencemuh atau menghina mereka dengan menggunakan perkataan yang boleh membuatkan warga tua tersebut kecil hati oleh sebab keupayaan mereka yang sudah semakin berkurang. Malah, ada juga warga tua yang tertekan disebabkan hal itu dan ia menjadikan tekanan buat warga tua itu semakin bertambah hari demi hari. Punca seterusnya ialah pencemaran air, udara dan bunyi di kawasan tempat tinggal warga tua, sama ada di rumah masing-masing ataupun di rumah kebajikan orang tua-tua. Pencemaran air dan udara boleh mengakibatkan datangnya penyakit yang tidak diingini. Sebagaimana yang kita tahu, warga tua mempunyai tahap imuniti yang rendah berbanding dengan orang muda. Jadi mereka lebih cenderung untuk mendapatkan penyakit. Pencemaran bunyi pula boleh mengakibatkan mereka hidup dengan keadaan yang tidak selesa. Sebagai contoh, pada waktu malam ataupun siang, ada sesetengah jiran yang mempunyai set karaoke di rumah masing-masing. Jadi, kadang-kadang suara mereka boleh didengari di rumah sebelah. Jadi, hal ini boleh mengganggu warga tua yang sedang berehat ataupun yang sedang sakit. Selain itu, tidak mempunyai kelengkapan atau kemudahan harian yang cukup juga adalah salah satu masalah persekitaran yang tidak selesa bagi warga tua. Ada sesetengah keluarga yang tidak mampu untuk membeli keperluan warga tua seperti lampin dewasa, tongkat untuk memudahkan pergerakan, tempat tidur yang selesa dan lain-lain. Bahkan, mereka juga tidak mampu untuk membeli makanan harian mereka dan terpaksa bahagi makanan antara mereka. Jadi disebabkan itu, kemungkinan warga tua mungkin tidak mendapat makanan yang mencukupi. Oleh disebabkan itu, warga tua tidak dapat hidup dengan selesa di usia mereka yang sebegitu. Dan yang terakhir sekali, keselamatan yang tidak terjamin juga menjadi punca salah satu persekitaran tidak selesa bagi warga tua.
Sebagai contoh, warga tua itu berasa tidak selamat tinggal di dalam rumah sendiri kerana kadang-kadang apabila anak-anak mereka keluar bekerja, mereka terpaksa tinggal seorang diri di rumah. Jadi, bila-bila masa sahaja kejadian seperti kecurian ataupun kejadian yang berbahaya boleh berlaku. Tambahan lagi, apabila warga tua itu tidak mempunyai keupayaan untuk berbuat apa-apa. Bagi yang menggajikan pembantu rumah pula, supaya menjaga warga tua, itu juga adalah salah satu perkara yang berbahaya sebenarnya dan boleh menjadi kes dera. Tambahan pula, warga tua tu tidak boleh berbuat apa-apa walaupun telah diugut untuk berdiam diri dan tidak melaporkan kepada anak-anak mereka sebab mereka tidak mempunyai keupayaan untuk menangani semua itu. Pada pendapat saya, inilah kemungkinan punca-punca yang mengakibatkan persekitaran tempat tinggal tidak selesa untuk warga tua. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan kesan persekitaran yang tidak selesa terhadap warga emas. Terdapat 3 isu penting yang saya akan huraikan. Yang pertama, mempengaruhi kesihatan mental dan fizikal warga emas. Dari segi kesihatan mental, warga emas lebih cenderung untuk mengalami kemurungan, mendapat tekanan emosi yang tinggi, kurang waras, lalu memberi impak yang negatif terhadap kesihatan semasa. Seperti yang kita ketahui, kita sedang mengalami fasa-fasa untuk keluar daripada pandemik COVID-19. Ramai warga emas yang tidak dapat bertemu dengan anak-anak mereka kerana berlaku PKP, PKPD, PKPB dan sebagainya. Akibat persekitaran yang tidak berinteraksi antara satu sama lain ini juga memberi kesan mental terhadap warga emas. Dari segi kesihatan fizikal pula, mereka mudah untuk mendapat penyakit yang berisiko tinggi seperti darah tinggi, kencing manis, sakit jantung dan strok. Yang kedua, warga emas tidak dapat melakukan aktiviti harian dengan baik. Mereka dapat melakukan aktiviti harian yang ringan dan mudah seperti berkebun dan menyiram pokok bunga. Namun, jika persekitaran yang didiami tidak bersih dan kemas, aktiviti mereka menjadi terbatas. Yang terakhir, mereka jauh ketinggalan dalam perkembangan teknologi semasa. Anak-anak yang prihatin sepatutnya mengajar dan membantu ibu bapa mereka yang lebih berumur dalam menggunakan dan memanfaatkan telefon pintar dan alat elektronik lainnya. Ini bagi memastikan pekerjaan mereka menjadi lebih mudah dan cepat. Sekian. Antara perkara yang boleh kita lakukan untuk atasi masalah persekitaran warga emas ini adalah mempunyai pengetahuan asas penjagaan warga emas. Yang pertama, pengetahuan mengenai permasalahan kesihatan. Pada hal ini penting bagi memastikan seseorang penjaga itu memahami dan dapat memberikan respon segera sekiranya berlaku sesuatu yang tidak diingini. Pengetahuan kesihatan ini merangkumi jenis penyakit, ubat-ubatan yang diambil serta kesan sampingan ubat tersebut, tempat rawatan dan pakar-pakar perubatan yang merawat warga emas tersebut. Yang kedua ialah pengetahuan tentang perubahan diri warga emas. Ramai di kalangan penjaga yang gagal mendapat keserasian dengan warga emas yang dijaga. Salah satu sebabnya ialah mereka tidak memahami perubahan diri seseorang warga emas seperti kemampuan kognitif, kecergasan fizikal dan kestabilan emosi. Justeru, penjaga perlu faham dan belajar tentang perubahan-perubahan yang akan berlaku dan sedang dialami oleh warga emas. Yang ketiga ialah pengetahuan pengurusan warga emas. Dalam aspek ini, penjaga perlu sedar bahawa terdapat banyak isu pengurusan yang perlu ditangani oleh penjaga warga emas. Isu-isu tersebut mencakupi pengurusan kewangan, pengurusan harta dan pengurusan kesihatan warga emas. Kesemua perkara tersebut perlu difahami dan boleh dipelajari sama ada melalui pembacaan, perkongsian, pengalaman maupun mendapatkan khidmat nasihat secara profesional.
Seterusnya, empati terhadap masalah warga emas juga penting. Empati atau memahami warga emas bukan semudah perkataan yang disebut. Menjadi seorang yang berempati, penjaga perlu mengenali dan peka terhadap situasi yang dihadapi oleh warga emas dan dapat bertindak mengikut kesesuaian dalam memberikan bantuan dan jagaan. Dengan itu, penjaga dapat memahami permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh warga emas tersebut dan akan lebih memudahkan mereka untuk merancang usaha untuk memberikan bantuan. Selain itu, membina teknologi yang mesra warga emas. Perkembangan teknologi dilihat boleh membantu warga emas untuk mengadaptasi dengan persekitaran masa kini. Namun begitu, ramai warga emas yang agak ketinggalan dari sudut teknologi. Oleh itu, usaha perlu dilaksanakan agar teknologi yang dibina lebih mesra warga emas. Ini kerana dengan bantuan teknologi, diharapkan warga emas boleh berdikari dan hidup dengan lebih selesa dalam masyarakat. Terakhir sekali, memastikan tempat tinggal warga emas selesa dan selamat. Warga emas adalah golongan yang lemah dan mereka tidak mampu untuk melindungi diri mereka sendiri. Oleh itu adalah penting untuk memastikan kediaman mereka berdekatan dengan balai polis atau hospital. Ini akan memudahkan keadaan jika terjadi sesuatu kepada mereka. Selain itu, tempat tinggal tersebut mestilah selesa untuk didiami mereka. Ini kerana pada usia tua adalah waktu untuk mereka berehat dengan tenang setelah berpenat lelah membesarkan anak-anak. Jadi wajar untuk penjaga menyediakan tempat tinggal yang selesa dan selamat untuk didiami mereka. Nama Nur Syabilah Anisha binti Suzali, nombor matrik 101424. Saya akan menerangkan tentang penutup. Seiring waktu berjalan, semakin banyak penyakit yang berbahaya dapat ditimpa kepada semua golongan, terutama golongan warga emas. Isu persekitaran ini perlu dititik beratkan. Isu persekitaran juga bukan datang dari penyakit-penyakit dari pencemaran, tapi juga suasana persekitaran tersebut. Jadi saya bahagikan golongan warga emas ini kepada 3 bahagian. Yang pertama, warga emas yang tinggal bersama anak-anak. Kebaikannya, yang tinggal bersama anak-anak, kehidupan mereka akan menjadi sangat mudaratkan jika mereka dapat berlayar kerana cuti tujuan yang comel dan dapat bersama juga dengan anak-anak. Dan keburukannya, berlainan pula jika mereka duduk bersama anak-anak mereka yang sentiasa sibuk dengan bekerja. Jadi anak-anak haruslah sentiasa meluangkan masa dengan warga emas, membanyakkan bersembang bersama mereka dan kabar tentang mereka, memberi mereka sesuatu yang membuatkan mereka tidak bosan seperti membuat satu tempat untuk mereka bercucuk tanam atau mengajar mereka menonton televisyen. Selain itu, mereka juga haruslah menjaga keselamatan warga emas tersebut seperti sentiasa menyimpan mainan anak-anak supaya mengelakkan daripada warga emas tersebut terpijak, jadi mereka akan terluka. Sekiranya rumah bertingkat, mereka boleh tinggal di bawah, di lantai bawah sekali, dan lebih baik sekiranya warga emas ini tinggal di rumah anak yang jauh dari kilang agar tidak membahayakan kesihatannya. Golongan yang kedua, warga emas yang tinggal bersendirian. Warga emas yang tinggal bersendirian ini, mereka perlu menjaga diri mereka dengan baik. Mereka terpaksa berdikari sendiri, dan anak-anak seharusnya memberikan mereka duit untuk menampung kehidupan mereka. Kebaikannya ialah mereka dapat mendapat ketenangan dari segala kebisingan, dari duduk di bandar dengan udara yang tidak, dengan sekiranya mereka duduk di kampung. Kebiasaannya udara di kampung mereka ini tidak tercemar, jadi mereka akan terjauhi dari persekitaran yang tercemar, dan keburukannya mereka akan senang mengalami kebosanan. Jadi mereka boleh cuba mengambil inisiatif untuk bergaul dengan jiran-jiran mereka, mengadakan program untuk kampung mereka seperti itu. Dan yang terakhir, warga emas yang tinggal di rumah kebajikan. Mereka ni kebaikannya, mereka dapat bersama dengan kawan-kawan mereka dan dapat mendalami ilmu agama. Keburukannya, mereka mungkin akan merasa kesepian tanpa anak-anak. Jadi pihak kebajikan haruslah mengadakan pelbagai program yang dapat menghiburkan hati mereka. Pihak rumah kebajikan tersebut perlulah menjaga kebajikan warga emas dengan menjauhkan mereka dari peralatan yang berbahaya dan sentiasa membersihkan kawasan persekitaran. Sekian daripada saya, terima kasih. Berikut disertakan video yang menunjukkan situasi permasalahan persekitaran tempat tinggal yang membabitkan warga tua tersebut yang tidak selesa kerana gangguan emosi dari anak-anak. Alright, hi guys, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Jafar Dharma dan selamat datang ke channel ini. Apa khabar semua? Saya harap korang semua berada dalam keadaan yang sihat. Jadi guys, sebenarnya saya penat untuk buat video pada hari ini sebab ada urusan penting di bandar. Dan lepas balik tadi saya sampai rumah, saya scroll Facebook dan biasalah kita ni buka Facebook untuk tahu update-update isu-isu semasa. Dan saya lihat ada satu berita ni yang membuatkan saya sebab. Jadi berita yang viral ni adalah seorang ibu yang
dihalau oleh anak dan juga menantunya. Sebenarnya saya belum melihat video yang full berita tentang makcik yang dihalau oleh anak dan juga menantunya ni. So dalam video kali ni saya bercadang untuk buat review. Saya akan nonton video makcik ni yang kena halau oleh anak dan juga menantunya. So jom teman saya untuk lihat video makcik yang kena halau oleh anak dan juga menantunya. Jom. Namanya Maria. Okey, sekejap. Video ni berdurasi 6 minit lebih. Besar sikit. Besar sikit. Besar sikit. Besar sikit. Okey, video ni diambil di sebuah kereta, macam dalam kereta. Apa yang dia buat? Anak menantunya buat apa? Saya tidak tahu siapa yang bersama dengan makcik di dalam kereta ni. Mungkin ada orang yang jumpa makcik ni dan mengambil makcik ni. So jom kita sambung. Apa yang dia buat? Anak menantunya buat apa semalam? Dia berkolah melalui akak teguran pasal pampers anak dia tepi pintu. Anaknya dah batuk-batuk. Akak cakap, buanglah pampers tu. Kan berkuman tu budak jadi batuk. Tegur dengan baik. Dia pun naik angin. Terus dia kata sampah mak tu lagi busuk. Sampah. Astaghfirullahalazim. Jadi apa yang saya dapat tangkap 40 saat terawal video ni adalah makcik ni mengadulah masa di rumah, mungkin dia bersama dengan menantu dan juga cucunya di rumah. So makcik ni tegur pampers cucu anak dia ni terbiar di tepi pintu, dan makcik ni suruh buang pampers tu sebab cucu dia ni ada sakit-sakit jugalah, batuk-batuk, dan makcik ni cuma suruh buang pampers sebab ada najis, dan menantu dia melenting marah-marah. Bagi saya orang tua tegur ni sebab dia sudah hidup lama, dia berpengalaman. Kau lagi busuk. Habis dia cakap sampah lain, busuk-busuk sampah lain, ni najis. Mana sampah sama dengan sampah? Cakap macam tu. Lepas tu dia menjerit-jerit, siap mengejut. Dia kita cakap, dia tak nak dengar langsung. Dia bising, dia buat bising lah. Dia tak nak dengar cakap kita. Jenis orang kata memang orang melampau lah. Orang hati tak betul. Tak tahu hormat orang tua. Lepas tu, dia tiba-tiba je bawa benda ni. Bawa benda ni dia helak. Dia kata dengan anak konon jadi sebagainya, apa orang kata, penghadang. Penghadang ke pemjana. Tapi itu bukan penghadang. Itu memang dia nak mukul mak mentua. Dia orang mana kak? Orang Indon. Indon. Oh, menantunya ni orang Indonesia. Dia menantu lah. Menantu tak sedar diri. Kalau menantu dengan tahu berterima kasih, bersyukur dengan Tuhan, tak ada macam tu. Perangai baik. Ini memang perangainya. Dia pukul bahagian mana kak? Bahagian dada dia penyepak 2 kali. Dia tendang ya? Dia tendang kuat sesungguh hati. Tangan akak dia tarik. Dia tarik, dia tendang. Tangan akak sebelah pegang kain sebab akak berkemban. Dia telanjang kena akak 2 kali. Memang orang kata dia buat akak ni bukan macam mak mentua dia. Memang melampau. Balik anak pula, dia mengadu dengan anak. Dia kata akak pukul dia. Padahal dia datang memang niat nak pukul mak mentua dia. Macam mana? Akak nak mengadu kat rumah. Anak tak pernah mihak pada maknya. Sentiasa mihak pada bini dia. Mana lagi akak nak mengadu? Lepas tu anak balik maki-maki mak dia. Dalam maki, halaukan akak keluar di rumah. Selalu macam tu, bukan sekali 2. Asal sikit menghalau mak dia. Sedangkan bini dia tu datang di mana-mana, dia muliakan sangat mak yang melahirkan dia. Dari kecil dah besar panjang, dapat bini, lupakan jasa ibu langsung. Tak pedulikan mak dia lagi. Mak dia sakit, tak peduli. Sampai akak sakit berapa hari, sampai tak makan. Bangun menggigil-gigil, masak bubur, bawa dalam bilik makan dengan kicap. Ada dihiraukan mak dia. Mak dah makan ke belum? Mak sakit ke apa? Rasa tak kisah. Bini dia lagi suka. Dia kalau sikit-sikit, bila akak cakap sentuh sikit, dia nak anak akak tu tengking akak, maki akak, seronok dia. Bila kata akak tegur dia, sentuh jiwa dia sikit, suami dia tak tegur, tak tengking mak.
Tak tengking maknya. Dia sakit hati. Bila tak ada suami dia pasal lah. Akak tegur sikit. Waktu tu dia kerja belasah kat kau-kaunya juga. Masa dia pukul, tak ada orang kat rumah ya? Tak ada. Tinggal anak dia kecil. Lepas tu, dia pergi kat anak dia. Asuh pula anak dia. Dia kata, jangan pergi kat nenek tu. Nenek tu jahat. Macam tu ke nak mendidik anak? Orang perempuan didik anak. Tarbiyahkan yang elok. Lagi kecil. Ini, dia mengasut anak tu. Anak kecil, kalau anaknya dah besar, hancur dia buat anak. Allahu Akbar, masih ada lagi anak begini yang berada di zaman sekarang. Memang betul-betul kita berada di akhir zaman lah, Masya Allah. Sanggup seorang anak ni mengabaikan ibunya sendiri, walaupun anaknya tidak mengambil berat terhadap ibunya yang tengah sakit, makcik ni tengah sakit. Walaupun sakit-sakit, dia bangun, masak bubur, makan di dalam bilik, campur kicap. Allahu Akbar. Saya sebagai anak pun sedih. Kalau makcik ni adalah mak saya, memang saya sedih. Sampai abang ni, kita tengok makcik ni menangis sebab dia tidak mendapat perhatian daripada anak yang dia lahirkan, yang dia pernah kandung selama 9 bulan 10 hari dalam perut. Anaknya ni menyebelahi isteri yang mana saya boleh cakapkan isteri ni adalah isteri dan juga menantu yang munafik. Munafik. Allahu Akbar. Anaknya sendiri cakap dengan mak, kalau mak pukul isteri saya lagi, saya akan pukul mak. Astaghfirullahaladzim. Bang, sanggup abang keluarkan kata-kata begini terhadap mak yang mengandungkan dan melahirkan abang? Astaghfirullahaladzim. Bertaubatlah bang. Dalam bulan puasa ni, dalam 10 akhir Ramadan ni, saya harap abang berfikir, anak ni berfikir, dan baliklah bang, minta maaf kepada ibu, cari ibu ni, cari makcik ni, minta maaf. Masya Allah, melihat keadaan seorang ibu yang masih hidup, sihat walafiat, tapi mempunyai anak yang kita boleh anggap anak derhaka lah, kerana percayakan 100% kepada isteri. Saya pun tidak tahu apa sudah isterinya sudah buat kepada suami sampai dia sanggup derhaka kepada ibu sendiri. Allahu Akbar. Sama-sama kita muhasabah, semoga anak kepada makcik ni kembali dan juga mencari ibu yang dia sudah halau, yang dia sudah maki, dan minta maaf, bertaubat sungguh-sungguh. Sebab Allah Akbar, sebab doa ibu, keberkatan ibu ni memang susah untuk kita dapat. Lagi-lagi kalau ibu masih hidup, kita jangan sia-siakan pengorbanan dan juga jasa ibu. Allah Akbar. Dan kalau masih ada ibu bapa, jangan lupa hargai mereka sepanjang masa, dan sentiasalah muliakan seorang insan yang bernama ibu. Sesi soal jawab. Mengapakah isu persekitaran warga emas perlu dititik beratkan? Hal ini kerana persekitaran dapat mempengaruhi fizikal dan mental seseorang. Persekitaran yang tercemar dan tidak sihat menyebabkan keadaan kesihatan bertambah buruk, terutama kepada golongan warga emas. Persekitaran yang tercemar seperti pencemaran udara, air, bunyi dan lain-lain dapat mendedahkan kepada pelbagai risiko penyakit yang berbahaya. Bagi mental pula, ia dapat membuatkan seseorang warga emas itu merasa kesunyian, kemurungan dan lain-lain. Jadi isu persekitaran sangat penting bagi golongan warga emas ini. Apakah bentuk sumbangan yang boleh diberikan untuk membantu mengatasi masalah ini? Antara bentuk sumbangan yang boleh dibuat ialah meningkatkan usaha untuk mempelbagaikan program kesedaran individu, keluarga dan masyarakat mengenai isu berkaitan warga emas. Platform media massa boleh digunakan untuk membuatkan masyarakat cakna tentang isu persekitaran yang boleh mempengaruhi kehidupan warga emas. Selain itu, sebagai individu yang bertanggungjawab, kita mestilah memastikan warga emas hidup dalam persekitaran selamat dan selesa dan juga mesra warga emas. Kita perlu menetapkan standard keselamatan dalam rumah yang didiami bersama warga emas. Ini adalah untuk mengelakkan sebarang permasalahan mental dan fizikal berlaku dalam kalangan mereka. Pada pendapat anda, adakah persekitaran di rumah kebajikan sesuai dan bagus kepada warga emas? Pada pendapat saya, suasana di rumah kebajikan adalah sesuai, dan lagipun ia memang dibina khas untuk kesenangan dan keperluan warga emas. Walaupun mereka mungkin berasa sedih kerana ditinggalkan oleh anak-anak,
tapi mereka dapat menambah rakan kenalan di sana. Sekurang-kurangnya, ia membantu mengurangkan rasa sunyi dan ada yang sudi mendengar cerita-cerita mereka berbanding duduk sendirian di rumah kerana kesibukan anak-anak. Di samping itu, penjagaan di rumah kebajikan adalah lebih rapi dan teliti serta mereka akan mendapat perhatian penuh daripada penjaga tersebut. Sebagai staf di sebuah rumah kebajikan, anda mendapati beberapa orang warga emas sudah tinggal selama beberapa tahun. Apakah inisiatif yang anda boleh lakukan untuk memastikan mereka dapat menghubungi keluarga mereka semula? Baiklah, terima kasih. Soalan yang sangat baik. Inisiatif yang dapat saya fikirkan sekarang adalah pihak pengurusan bekerjasama dengan Menteri Kebajikan Masyarakat dan Menteri Komunikasi dan Multimedia. Pihak pengurusan mengemas kini info berkenaan penjaga dan warga emas yang didaftarkan di pusat kebajikan ataupun rumah kebajikan warga emas. Setelah hasil kerjasama dapat dilakukan, pihak komunikasi dan multimedia, kementerian yang berkenaan dapat mewujudkan platform digital yang dapat memberikan info terkini, info semasa berkenaan warga emas. Sebagai contoh, pada waktu ini kita sering mendapat SMS daripada Majlis Keamanan Negara. Jadi konsep seperti inilah yang saya harap pihak-pihak berwajib dapat terapkan juga dalam sistem pengurusan warga emas agar penjaga ataupun keluarga kepada warga emas ini sentiasa prihatin dan mendapat info berkenaan ayah mereka ataupun ibu mereka. Itu sahaja. Sekian, terima kasih. Menyentuh isu pengabaian warga emas yang sering disiarkan di Dada Akhbar dan Berita TV, bagaimana anda menyikapi situasi tersebut? Pada pendapat saya berkenaan dengan pengabaian warga emas, saya akan lebih banyak melibatkan diri dengan program sukarelawan dengan lebih giat supaya saya dapat sedikit sebanyak menolong mereka dan menceriakan mereka supaya mereka rasa dihargai dan tidak berasa kesunyian. Selain itu, saya juga akan menggunakan platform media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter dan banyak lagi untuk menyebarkan dan menyedarkan rakyat tentang isu warga emas supaya mereka lebih peka dengan isu tersebut. Dan yang terakhir, kita sebagai anak haruslah sentiasa berbuat baik kepada kedua orang tua kita kerana tanpa mereka, siapalah kita? Jasa mereka membesarkan kita tidak akan pernah mampu terbalas oleh kita sendiri. Oleh itu, kita haruslah menghargai mereka dan menjaga mereka sebagaimana mereka menjaga kita. Apakah maksud warga emas? Golongan warga emas yang ditakrifkan sebagai mereka yang berumur 60 tahun ke atas. Apakah pula maksud kebajikan? Maksud kebajikan adalah sesuatu yang membawa kebaikan, perbuatan baik dan kebaikan yang dibuat kepada orang lain. Mengapa warga emas perlu dilindungi? Dan mengapa warga emas perlu dijaga kebajikannya? Sebab mengapa warga emas perlu dijaga kebajikannya? Yang pertama, warga emas merupakan salah satu daripada golongan rentan yang perlu dijaga. Lebih-lebih lagi dari aspek kesihatan. Ini kerana anak mereka yang hantar ibu bapa mereka ke pusat jagaan orang tua, mestinya mereka tidak mahu mendengar
tentang khabar berita kematian orang tua mereka. Yang kedua, supaya warga emas tidak diabaikan. Apabila warga emas ini terasa diabaikan, mereka ingin melakukan sesuatu di luar jangkaan kita sendiri. Yang ketiga, warga emas mempunyai kudrat yang terhad dalam melakukan sesuatu perkara. Kita sebagai golongan yang masih sihat, masih kuat, membantu warga emas merupakan salah satu cara paling terbaik untuk kita mudahkan urusan warga emas tersebut. Apakah peranan masyarakat dalam menjaga kebajikan warga emas? Peranan masyarakat. Yang pertama, masyarakat mestilah bertanggungjawab memastikan keadaan warga emas sentiasa dilindungi. Contohnya, kalau kita tahu ataupun kita tengok warga emas ini tinggal berseorangan, jadinya kita sebagai jiran yang berhati dan mempunyai tanggungjawab yang besar, kita akan sentiasa memastikan rumah yang warga emas tinggal itu selamat daripada diancam bahaya, contohnya pecah rumah. Yang kedua, membantu warga emas dalam kesusahan. Contohnya kita sebagai jiran ataupun kita sebagai orang awam, kita sedang membantu mereka, contohnya memenuhi kebutuhan seharian mereka, pergi laut, pergi macam-macam dan sebagainya. Yang ketiga, menyantuni mereka dengan sopan. Warga emas merupakan warga yang mudah untuk terasa dengan kita. Jadinya kita sebagai orang sentiasa menyantuni mereka dengan sopan supaya hati mereka berasa tenang ketika kita berhadapan dengan warga emas tersebut. Apakah kepentingan menjaga kebajikan warga emas? Jaga kebajikan warga emas adalah supaya kebajikan mereka lebih terjamin agar warga emas dapat meneruskan kehidupan mereka dengan tenang tanpa mengalami kesusahan serta kepayahan. Seperti yang telah dilancarkan oleh Kerajaan Malaysia pada tahun 2011, Kerajaan Malaysia telah melancarkan program kebajikan rakyat Satu Malaysia iaitu Karisma pada bulan Ogos 2011 di bawah gagasan Satu Malaysia sebagai usaha berterusan untuk meningkatkan kualiti hidup golongan berpendapatan rendah serta memastikan rakyat termasuk warga emas agar tidak tercicir dalam menikmati faedah pembangunan. Melalui program Karisma, kerajaan telah memperuntukkan sehingga RM1.4 bilion bagi membantu kumpulan sasar termasuk golongan warga emas. Di antara perkhidmatan yang disediakan melalui program ini ialah bantuan kewangan bulanan, pusat jagaan harian serta perkhidmatan kesihatan dan sebagainya. Apakah keburukan jika mengabaikan warga emas? Antara keburukan mengabaikan kebajikan warga emas adalah yang pertama, kehidupan warga emas menjadi tidak terpelihara. Seperti yang diketahui, warga emas merupakan individu yang kurang berupaya untuk menguruskan diri. Oleh itu, mereka memerlukan bantuan untuk melakukan pelbagai perkara seperti makan, minum dan bergerak. Jika perkara tersebut tidak diambil kira, warga emas tidak akan mampu menjalani kehidupan dengan baik dan teratur. Keburukan yang seterusnya adalah melahirkan masyarakat yang tidak bertanggungjawab. Masyarakat harmoni adalah mereka yang selalu bantu-membantu dan mengambil berat antara satu sama lain. Seterusnya, meningkatkan kadar warga emas yang merempat dan dibuang keluarga. Pada masa kini, ramai ahli keluarga yang terbeban dalam menjaga orang tua mereka sendiri. Bagi mereka, perkara tersebut menyusahkan kerana mereka mempunyai komitmen yang tersendiri. Dengan itu, mereka sanggup meninggalkan orang tua mereka dan warga emas di jalanan atau dihantar ke rumah kebajikan. Sebagai kesimpulannya, warga tua bukanlah sampah masyarakat yang harus dibuang. Setelah penat menabur budi selama ini kepada negara, terutamanya kepada golongan muda, warga emas berhak menerima layanan yang terbaik mungkin daripada negara dan masyarakat tanpa sebarang alasan.
Masyarakat muda juga seharusnya menyayangi dan menghormati warga emas dan membantu mereka dalam kehidupan seharian mereka. Akhir sekali, kita harus sedar dan menerima kenyataan bahawa tanpa warga tua tiadalah warga muda. Berdasarkan video sebentar tadi, pasti banyak persoalan yang timbul dalam fikiran kita. Antaranya, yang pertama, adakah wajar di setiap daerah perlu dibina pusat kesihatan yang hanya dikhususkan untuk warga emas saja? Jawapannya adalah wajar kerana pemeriksaan kesihatan terhadap warga emas harus sering dilakukan pada setiap masa. Kita sedia maklum bahawa kesihatan warga emas kurang baik apabila usia sudah semakin lanjut. Dengan adanya pusat kesihatan di setiap tempat tinggal akan membolehkan warga emas melakukan pemeriksaan kesihatan dengan mudah pada bila-bila masa sahaja tanpa perlu bergerak ke tempat yang jauh. Selain itu, jika terdapat perkara buruk berlaku seperti warga emas tiba-tiba jatuh sakit, mereka boleh mendapatkan rawatan segera kerana di setiap tempat tinggal mempunyai pusat kesihatan. Soalan yang kedua, bagaimanakah cara untuk mengelakkan anak menghantar orang tuanya ke rumah kebajikan? Bagaimana ya? Jawapannya adalah dengan cara menanam dalam diri sifat kasih sayang dan bertanggungjawab terhadap insan yang bergelar warga emas. Maka setiap anak pasti tidak sanggup berpisah dengan insan yang mereka kasihi. Selain itu, mereka pasti ingin berkhidmat untuk mereka sehingga hujung nyawa. Mereka juga akan sanggup mengetepikan semua pekerjaan mereka untuk berbakti kepada orang tua. Selain itu, sentiasa mengingati pengorbanan warga emas terutamanya dalam membesar dan mendidik anak. Dengan itu, mereka pasti tidak tergamak dan akan rasa bersalah jika meninggalkan orang tua mereka. Soalan seterusnya, apakah tindakan kerajaan atau agensi NGO bagi menjaga kebajikan warga emas? Baik. Tindakan kerajaan adalah Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat KPWKM komited untuk terus memberi perhatian kepada aspek kebajikan dan keperluan golongan warga emas. Langkah ini penting bagi meningkatkan kualiti hidup dan kesejahteraan golongan tersebut termasuk persediaan dan perancangan bagi menghadapi peningkatan bilangan warga emas di negara ini. Bagi tindakan agensi atau NGO adalah dengan menubuhkan Pusat Aktiviti Warga Emas atau PAWE. Apa itu PAWE? Pusat Aktiviti Warga Emas PAWE ialah tempat bagi warga emas untuk menjalankan aktiviti harian dalam komuniti. Ia merupakan satu perkhidmatan yang bercorak pendampingan sosial dan pembangunan kepada warga emas. Perkara ini melibatkan kerjasama yang strategik antara KPWKM dengan agensi kerajaan yang lain serta pertubuhan bukan kerajaan NGO. Pusat Aktiviti Warga Emas PAWE ini mengadakan banyak aktiviti dan program supaya kebajikan warga tua ini terjaga. Pelbagai aktiviti atau program yang disediakan di Pusat Aktiviti Warga Emas ialah seperti program keagamaan, program rekreasi, program terapi dan pemulihan, program ceramah kesihatan, latihan atau kursus yang bersesuaian dan lain-lain. Bagaimana cara untuk mengatasi masalah emosi yang dihadapi oleh warga emas? Okey, baik. Di sini, warga emas yang terabai akan mengalami tekanan emosi kerana diabaikan. Mereka yang mengalami penyakit kronik seperti penyakit strok, kanser, kecacatan fizikal dan masalah buah pinggang akan lebih tertekan. Kerana apa? Kerana mereka ini tidak berupaya untuk menguruskan diri mereka sendiri. Dalam masa yang sama, tidak ada waris yang boleh membantu untuk menjaga mereka. Oleh kerana tidak berupaya menangani tekanan emosi, ada di antara mereka yang mengalami penyakit kemurungan dan ingin membunuh diri. Kita sebagai golongan muda perlu sentiasa berada di sisi warga emas setiap masa dan bersedia untuk menghulurkan bantuan apabila diperlukan. Selain itu, warga emas yang menghadapi masalah psikososial boleh mendapatkan khidmat bimbingan dan kaunseling melalui pelbagai agensi kerajaan seperti melalui Jabatan Kebajikan Masyarakat, hospital-hospital dan klinik-klinik kerajaan serta badan-badan bukan kerajaan NGO
yang terlibat dalam memberi bantuan kepada golongan warga emas seperti Pertubuhan Sukarela Kebajikan PSK. Baik, setakat ini sahaja sesi soal jawab Q&A. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua ahli panel yang hadir pada hari ini. Waalaikumsalam. Okey. Waalaikumsalam warahmatullahi. Semua nampak begitu bersemangat ya pada hari ini. Okey, kembali lagi kita pada hari ini dengan dalam segmen Sembang Santai #KamiPeduli, yang mana program ini merupakan satu rentetan daripada pembentangan dan dokumentasi yang telah kami siarkan sebelum ini. Okey, pada hari ini ahli panel yang hadir pada hari ini akan membincangkan tentang isu warga emas yang semakin diperkatakan pada zaman sekarang. Okey, sebelum kita mulakan program kita pada kali ini, ada baiknya jika kita sama-sama memperkenalkan diri masing-masing sebelum kita memulakan kita punya program Sembang Santai pada hari ini. Okey, saya akan mulakan untuk perkenalkan diri. Nama saya Nur Syafiqah Nadirah binti Nur Azmi. Saya sebagai moderator untuk program kali ini. Saya Hashila binti Imran. Saya Nurul Ain binti Rosli. Saya Nur Izzatul Syazwani binti Zaifatul Khairi. Saya Nur Fadilah binti Zainudin. Saya Nurul Natasha binti Ismail. Saya Fatin Faraya binti Agung. Saya Muhammad Naim bin Zamri. Saya Nur Syabila Anisha binti Suzali. Saya Nur Ain Salsabila binti Nur Nasrul Hadi. Okey. Terima kasih untuk semua ahli panel yang sudi memperkenalkan diri. Okey. Seterusnya rasanya saya berpendapat bahawa kita dah boleh meneruskan program segmen kita pada hari ini, iaitu Sembang Santai #KamiPeduli. Okey, dalam segmen ini kita akan membincangkan tentang isu warga emas, yang mana nanti kita akan menonton beberapa video dan ahli panel kita yang luar biasa, yang berpengetahuan luas akan mengulaskan dan membincangkan tentang video yang akan kami paparkan sebentar lagi. Sebelum kita mulakan, izinkan saya untuk memberi maklumat serba sedikit tentang warga emas. Okey, siapakah warga emas yang sebenarnya? Okey, warga emas merujuk kepada individu yang berumur melebihi 60 tahun dan ke atas. Seperti yang ditakrifkan dalam United Nations World Assembly of Aging di Vienna pada tahun 1982. Golongan emas merupakan satu golongan minoriti dan mereka merupakan satu golongan yang lemah. Jadi, mereka memerlukan bantuan daripada orang sekeliling untuk membantu mereka meneruskan kehidupan mereka. Okey. Berdasarkan satu artikel ataupun satu kajian yang telah saya baca, Malaysia mencatatkan kadar warga emas, kadar penduduk warga emas di negara kita mencecah sebanyak 2.3 juta dan Malaysia menganggarkan bilangan kadar warga emas akan semakin meningkat dari masa ke semasa. Okey. Seterusnya, isu yang berkaitan warga emas yang semestinya kita tahu bukan isu yang tidak sinonim. Maksudnya kita sudah biasa dengar, kita dah biasa baca tentang isu berkaitan warga emas. Yang mana mungkin di dada-dada akhbar atau mungkin di kaca televisyen ataupun di media sosial yang sering kita dengar. Okey, sebenarnya ada banyak isu ataupun masalah yang berkaitan warga emas. Okey, terdapat 5 berdasarkan apa yang saya baca dalam satu artikel, mereka menyatakan 5 masalah warga emas yang sering berlaku di negara kita. Okey, yang pertama ialah penjeraan dari segi fizikal, penjeraan dari segi seksual, penjeraan psikologikal, penjeraan kewangan dan last sekali ialah penjeraan dari segi pengabaian, yang mana mereka menyatakan bahawa pengabaian mencatatkan kes yang paling tinggi yang pernah direkodkan. Okey,
So itu serba sedikit penjelasan daripada saya tentang warga emas. Okay, jadi bolehlah kita meneruskan segmen sembang santai kita pada hari ini. Kita ahli panel semua akan menonton ataupun mengulas pendapat kalian tentang isu berkaitan warga emas, yang mana nanti kita akan mempertontonkan kepada anda semua beberapa video yang melibatkan warga emas. Jadi tanpa melengahkan masa, kita boleh meneruskan kita punya segmen dengan menonton video yang pertama. Mariam, 65 tahun, mendakwa diabai anaknya dan ditinggalkan berseorangan di sebuah bilik sempit sebelum diselamatkan Berat GPM. mata memandang, berat lagi bahu memikul. Begitulah keadaan kehidupan seorang warga emas, Syabuddin Man, yang tinggal berseorangan di Kampung Jelutong, Kuala Nerang, Kedah. Sekilas pandang, rumah itu seolah tidak... Asalnya menempatkan bekas pesakit hospital kronik warga emas yang tidak dituntut waris maupun ahli keluarga. Namun menyedihkan apabila lama-kelamaan semakin ramai warga emas yang ditempatkan di pusat itu dihantar sendiri oleh anak-anak dan keluarga mereka. Suka tak duduk kat sini? Tak ada, suka tak suka terpaksa lah. Ada juga, tapi apa boleh buat. Masing-masing ada tugas. So dia datang kemari balik cepat. Makcik dah rindu. Saudara-saudara, anak-anak, jagalah kesihatan. Ada masa datang-datanglah tengok. Sementara masih hidup. Terima kasih kepada AJK Technical kita yang telah memaparkan video pertama yang akan kita ulaskan pada hari ini. Okey, video tersebut telah menunjukkan beberapa montaj ataupun kompilasi tajuk-tajuk utama akhbar ataupun artikel yang menunjukkan bahawa isu pengabaian dalam kalangan warga emas semakin meningkat dari masa ke semasa pada hari ini. Okey, kita persilakan ahli panel kita yang pertama, iaitu saudari Nur Hashila binti Imran. Mungkin boleh menerangkan tentang beberapa punca dan kenapa berlakunya pengabaian dalam kalangan warga emas. Okey, terima kasih saudari Syafiqah. Okey, berbalik pada soalan sebentar tadi. Antara sebab berlakunya pengabaian terhadap warga emas adalah bermula daripada sikap anak-anak yang terlalu sibuk dengan tugasan dan kerja masing-masing. Pada masa kini, kita tahu bahawa pekerjaan merupakan antara faktor utama agar kita dapat meneruskan kelangsungan hidup. Tanpa duit, kita akan mengalami kesusahan dalam hidup. Sebab itu, ada anak yang sanggup berpindah dan berhijrah ke tempat yang jauh daripada orang tua untuk meneruskan pekerjaan mereka. Inilah yang menyebabkan anak-anak jarang menjenguk dan menziarahi orang tua mereka sehingga ada sampai berbulan-bulan tidak pulang ke kampung halaman. Mereka terlalu sayang dan komitmen dengan pekerjaan mereka sehingga sanggup mengabaikan warga emas bersendirian, terlebih-lebih lagi yang sudah berkeluarga. Jika warga emas tiba-tiba jatuh sakit, anak-anak akan memberi pelbagai alasan seperti sibuk dengan kerja, tidak dapat bercuti dan sebagainya. Disebabkan itu, mereka enggan untuk membawa orang tua mereka pulang ke rumah mereka di bandar. Anak-anak berfikir dengan berada di rumah kebajikan, kehidupan warga emas akan lebih terjamin. Tetapi di situ telah menunjukkan bahawa berlakunya pengabaian terhadap warga emas, lebih-lebih lagi mereka yang langsung tidak datang menjenguk dan bertanya khabar. Itulah punca yang boleh saya kongsikan berdasar video sebentar tadi. Okey, terima kasih kepada ahli panel kita yang pertama, iaitu saudari Nur Hashila binti Imran. Isi yang agak mampat dan saya juga bersetuju dengan apa yang telah diperkatakan oleh panel pertama kita. Okey, so mungkin ahli panel pertama kita mungkin boleh berkongsi sedikit cerita ataupun mungkin ada pengalaman yang mungkin saudari boleh berkongsi dengan kita pada hari ini tentang isu pengabaian warga emas. Okey, baiklah. Saya ada pernah mengalami pengalaman sewaktu berada di sekolah menengah. Kami ada mengadakan lawatan ke rumah-rumah kebajikan pada setiap tahun agar dapat membantu pelajar lebih mendalami dunia luar. Okay, pada suatu hari kami mengadakan lawatan ke rumah kebajikan orang tua di Kuantan. Apabila kami sampai, kami terkejut kerana di hadapan rumah kebajikan tersebut ada lebih kurang 20 orang warga emas tua sedang duduk menunggu. Kami bertanya kepada pengurus di situ iaitu Encik Sabri,
kenapa mereka duduk di hadapan rumah tersebut, dan Cik Sabri mengatakan warga emas itu sedang menunggu anak-anak mereka menjemput untuk dibawa pulang ke rumah. Dan kami juga bertanya dengan lebih teliti, bagaimana warga emas ini boleh berada di sini? Antara sebabnya mereka ditinggalkan di rumah sakit ataupun hospital. Warga emas itu sakit dan tiada waris yang datang menjemput, jadi hospital terpaksa menghantar orang tersebut ke rumah kebajikan. Dan ada yang lebih teruk sekali perangainya, yang pada suatu malam pukul 1 pagi ada seorang anak yang membiarkan orang tua tersebut duduk di hadapan rumah tersebut dengan beg. Maksudnya dia meninggalkan ayahnya tanpa berkata apa-apa. Dan Cik Sabri menghubunginya dan bertanya sebab kenapa, dan jawapannya adalah dia terlalu sibuk dengan bekerja sehingga tiada masa untuk menjaga ayahnya. Pada suatu hari ayahnya sakit dan betul-betul nazak. Jadi Cik Sabri menghubunginya untuk suruh dia datang melawat. Tetapi jawapannya tetap sama, dia tiada masa untuk balik kerana sibuk bekerja di Kuala Lumpur. Dan mak sayangnya akhirnya ayahnya meninggal dunia, dan tiba-tiba anaknya yang warisnya datang, dan ayat pertama yang keluar daripada mulut anaknya adalah, "Abang ada tinggalkan harta tak?" Dekat situ nampak sangat kita betul-betul terkilan dengan sikap anak yang selalu melebihkan kerja untuk mencari harta benda, tetapi mengabaikan orang tua mereka. Yang itulah antara pengalaman yang begitu menyedihkan yang saya pernah alami apabila berada di rumah kebajikan. Okay, terima kasih atas perkongsian ahli panel kita, Saudari Nur Hashila. Cerita pengalaman yang amat mengesankan dan memberi kita rasa terkilan kan kalau kita berada pada situasi yang Hashila pernah alami. Okey, tidak dinafikan bahawa memang wujudnya anak yang tidak mempunyai sikap yang tidak berperi kemanusiaan dan tidak mempunyai sikap tanggungjawab terhadap ibu bapa mereka. Okey, dan ini menyebabkan kes pengabaian warga emas meningkat dan terus meningkat. Okey, seterusnya mungkin kita akan boleh bincangkan tentang kesan kesan berlakunya pengabaian dalam kalangan warga emas. Mungkin ahli panel 2 iaitu Saudari Ain boleh menjelaskan sedikit tentang kesan tersebut? Terima kasih saudari moderator atas soalan yang dikemukakan. Baik, terdapat kesan pengabaian yang kita dapat kupaskan berdasarkan video yang kita lihat sebentar tadi adalah golongan warga emas atau warga tua ini emosinya mudah terganggu. Sebagai contoh, apa yang kita dapat lihat dalam video sebentar tadi, warga emas ini sering terfikir tentang keadaan anak-anak mereka. Mereka risau tentang keadaan anak-anak mereka. Mereka juga berharap kedatangan anak-anak dan ahli keluarga untuk menjenguk mereka, dan hal ini boleh menyebabkan warga emas ini sering berfikir dan termenung seorang diri. Jadi warga emas emosinya mudah terganggu dan terutamanya kepada mereka yang mengalami penyakit kronik seperti penyakit stroke, kanser, kecacatan fizikal dan masalah buah pinggang akan lebih tertekan. Kerana apa? Kerana mereka ni sudah tidak berupaya lagi untuk menguruskan diri mereka sendiri, dan pada masa yang sama juga tak ada waris yang boleh datang untuk membantu mereka dan menjenguk mereka. Oleh itu, jika perkara ini tak dapat ditangani, ia boleh membawa kepada warga emas boleh membawa warga emas ini mengalami penyakit kemurungan dan boleh membawa kepada bunuh diri. Okey, sekian itu sahaja pendapat daripada saya. Sekian. Okay. Terima kasih kepada Saudari Ain sebagai ahli panel kedua atas penjelasan sebentar tadi. Okey, menurut sudah jelas bahawa emosi semestinya akan terganggu dan akan memberi kesan kepada emosi. Terutamanya mereka, warga emas merupakan golongan yang sensitif. Jadi kita sebagai anak ataupun pelajar yang masih ada rasa tanggungjawab untuk memberi kesedaran kepada orang lain ataupun diri sendiri untuk mengelakkan jumlah kes pengabaian warga emas ini daripada berlaku. Okey, mungkin ahli panel kita yang ketiga iaitu Saudari Izzati Syazwani boleh menjelaskan beberapa cara ataupun langkah bagi mengatasi daripada kes ini daripada terus meningkat. Silakan. Terima kasih kepada
saudari moderator, bagi pendapat saya, terdapat banyak sebenarnya cara mengatasi isu pengabaian warga emas ini. Sama ada ianya datang dari pihak masyarakat ataupun sekolah ataupun ibu bapa itu sendiri. Antara cara mengatasi isu pengabaian ini adalah dengan masyarakat perlu mengikis sifat memandang rendah dan memandang hina kepada warga emas yang tidak berdaya. Hal ini kerana masyarakat masih memandang bahawa warga emas ini adalah golongan minoriti yang tidak diperlukan oleh masyarakat sekeliling dan negara. Ini kerana padahal warga emas merupakan aset yang tidak ternilai dalam sebuah negara dan mereka bukanlah beban kepada masyarakat. Selain itu, pihak sekolah juga boleh membantu dalam mengatasi isu pengabaian ini dengan pengajaran nilai-nilai moral melalui pendidikan Islam dan pendidikan moral di sekolah. Hal ini dapat memupuk dan meningkatkan kesedaran moral dalam diri murid-murid sekaligus menyedarkan mereka bahawa adalah tanggungjawab mereka untuk menjaga ibu bapa mereka. Akhir sekali, ibu bapa itu sendiri haruslah memberikan didikan agama yang secukupnya kepada anak-anak mereka kerana segala perkara yang berlaku berpunca daripada diri sendiri. Sekiranya dalam diri sudah ada ilmu agama, maka mereka tidak akan mengabaikan orang tua mereka. Kesimpulan daripada ini, setiap orang mempunyai peranan masing-masing dalam isu menangani kes pengabaian ini. Itu sahaja dari saya. Terima kasih. Ya, betul. Semua pihak perlu memainkan peranan yang penting untuk mengatasi dan meningkatkan kesedaran dalam kalangan belia ataupun kita sebagai anak untuk mengelakkan daripada isu pengabaian warga emas semakin meningkat. Terima kasih atas penjelasan yang begitu jelas dan begitu jelas daripada saudari Izzati sebagai panel ketiga. Okey, seterusnya tanpa melengahkan masa, mari kita beralih pula kepada video seterusnya iaitu video kedua. Norma baharu mengubah sebahagian besar gaya hidup masyarakat, terutamanya melibatkan pusat penjagaan warga emas yang lebih memerlukan penelitian. Ikuti laporan wartawan Astro Awani Hilmi Malik yang membawakan kisah di Pusat Jagaan dan Rawatan Warga Emas Al-Ikhlas. Menguruskan warga emas memangnya satu tanggungjawab yang murni. Selain kita perlu memupuk nilai kesabaran yang amat tinggi dalam mengendalikan insan istimewa ini. Namun menyentuh mengenai keadaan COVID-19 di negara ini, situasi sememangnya telah bertukar, terutama sekali dalam langkah-langkah pencegahan dan juga pengurusan di pusat ini. Ikuti kisah saya bawakan Pusat Rawatan dan Penjagaan Orang-Orang Tua Al-Ikhlas. Saya Osman bin Yusuf yang berada di Pusat Jagaan Orang-Orang Tua di Al-Ikhlas Puchong. Mengucapkan selamat hari raya, selamat menjalani ibadat puasa kepada semua umat Islam di seluruh negara. Melihat kepada riak wajah setiap penghuni, sebaik saja kaki ini melangkah masuk jelas menunjukkan kisah yang berbeza antara mereka. Bagi mereka yang masih berpeluang menyambut Syawal bersama insan permata ini, hargailah mereka selagi berkesempatan. Okey, begitulah video yang kedua yang telah dipertontonkan tadi. Okey, kita dapat lihat tentang situasi yang berada dalam rumah jagaan orang tua seperti yang telah dipaparkan dalam video tadi. Okey, berdasarkan video tadi, mungkin boleh dipersilakan ahli panel 1 mungkin ingin mengulas serba sedikit tentang video yang telah kita tonton sebentar tadi. Silakan. Terima kasih moderator. Baiklah, jadi berdasarkan apa yang video yang ditayangkan sebentar tadi, norma baru ini sebenarnya membawa warga emas semakin jauh dengan anak-anak mereka. Namun jauh di sudut hati mereka rindukan anak-anak. Bertambah pula sekarang dengan wabak COVID-19, jadinya bermacam halangan untuk anak mereka berjumpa ibu bapa mereka.
Pastinya warga emas ini akur dan reda tanpa kedatangan anak mereka. Walaupun ada ramai kawan-kawan di pusat tersebut yang boleh orang kata jadikan hiburan untuk mereka, namun kerinduan warga emas tersebut terhadap anak-anak mereka yang mereka sayang memang takkan terpadam. Seperti contoh dalam video tersebut, Makcik Miskiah. Makcik Miskiah berpenghuni di pusat jagaan orang tua tersebut selama 11 tahun walaupun dia pergi ke pusat jagaan itu atas kehendaknya sendiri, namun dia tetap reda disebabkan dia bosan tak ada kawan. Jadinya yang paling senang dia pergi dalam pusat jagaan rumah orang tua. Makcik Miskiah juga berkata dia bosan sebab tak ada kawan. Jadi anak-anak Makcik Miskiah ni tidak akan boleh seorang yang tinggal bersama Makcik Miskiah ini. Jadinya betul lah kata orang, kalau kita pernah dengar, satu orang ibu boleh jaga 10 orang anak. Tapi 10 orang anak belum tentu boleh jaga seorang ibu. Jadi itu sajalah ulasan saya berdasarkan video tersebut. Terima kasih. Ya, betul. Terima kasih saudari Nur Fadila, ahli panel 1 yang telah mengulaskan serba sedikit tentang video tadi. Ya, betul. Ungkapan seorang ibu boleh menjaga 10 orang anak dan 10 orang anak tidak boleh menjaga seorang ibu amatlah benar dan berlaku di dunia nyata. Itu bukannya hanya kiasan semata-mata. Okey, terima kasih. Berdasarkan video tadi, okey. Zaman sekarang, waktu sekarang ni kan kita masih dalam pandemik COVID-19 kan. Okay, so kita mengamalkan norma baharu. Okey, norma baharu ni telah mengubah sebahagian besar gaya hidup masyarakat, terutamanya melibatkan pusat jagaan warga emas yang lebih memerlukan perhatian dan pemerhatian. Okey, mungkin apakah sebenarnya kesan normal baharu kepada mereka sebenarnya? Menurut pandangan ahli panel kita yang kedua, Saudari Fatin, mungkin ada serba sedikit untuk berkongsi. Terima kasih saudari moderator. Pada pendapat saya, norma baru ni sangat memberi kesan kepada warga emas terutama yang menetap di rumah penjagaan. Antara kesannya ialah warga emas akan berasa sunyi. Ini kerana anak-anak mereka tak dapat melawat mereka di rumah penjagaan sepanjang waktu pandemik ini. Ada setengah yang duduk jauh dan tambahan pula sekarang aktiviti melintas negeri ni dilarang oleh kerajaan untuk membendung penyebaran wabak COVID-19 ini. Jadi apabila ada sambutan apa-apa, mereka akan merasa tidak seronok untuk menyambutnya kerana suasananya tidak akan sama dengan kemeriahan apabila sambutan itu dilakukan dengan anak-anak dan keluarga mereka. Seterusnya, ia juga akan beri kesan kepada kesihatan. Sejak dilanda pandemik COVID-19 ini, kes semakin meningkat dan kebanyakan hospital katanya telah dihuni oleh pesakit yang dijangkiti COVID-19 untuk proses kuarantin. Selalunya penyakit yang dihidapi oleh warga emas ini adalah kronik dan ia memerlukan pemantauan yang teliti oleh doktor. Jadi kepenuhan wad-wad di hospital ini akan menyebabkan mereka sukar untuk mendapatkan rawatan yang diperlukan apabila berlakunya kecemasan. Selain itu, apabila warga emas ini semakin menua, antibodi mereka juga akan menjadi lebih lemah. Ini akan menyebabkan mereka mudah terdedah kepada jangkitan penyakit jika tidak mengambil langkah berjaga-jaga. Itu saja daripada saya. Okey, terima kasih kepada ahli panel yang kedua, Saudari Fatin atas penjelasan tentang kesan norma baru kepada pusat jagaan warga emas. Okey, pusat jagaan warga emas, sebenarnya sinonim yang kita dengar. Okey, mungkin adakah sebenarnya persekitaran rumah warga tua ni sebenarnya sesuai untuk mereka? Ahli panel ketiga, Saudari Natasha, mungkin ada beberapa pandangan daripada anda? Terima kasih kepada saudari moderator. Pada pendapat saya, persekitaran di rumah jagaan amat sesuai untuk warga emas seperti yang kita lihat dalam video tersebut. Kita dapat melihat keadaan warga tua yang berada di situ. Ada yang menyatakan bahawa mereka suka tinggal di situ kerana persekitarannya. Mereka akan jadi lebih tenang kalau duduk di situ. Jadi mereka tak perlu memikirkan beban yang perlu mereka hadapi kerana
Di situ kebajikan warga tua amat terjaga dengan rapi. Keperluan harian mereka juga cukup lengkap seperti pakaian, makanan dan kelengkapan seperti kerusi roda, tongkat dan lain-lain, termasuk kesihatan mereka juga, kerana di rumah orang-orang tua mereka akan dibawa ke klinik ataupun ke hospital untuk follow and check up kesihatan mereka sendiri. Malah di situ mereka juga dijaga dengan rapi dan tidak terabai. Akan tetapi kalau di rumah sendiri, kemungkinan penjagaan mereka akan sedikit terabai kerana kesibukan anak-anak yang bekerja dan sebagainya. Dan hal itu boleh membuatkan kemungkinan emosi mereka terganggu kerana warga tua ni lebih sensitif daripada diri kita dan memerlukan perhatian yang lebih. Namun, jauh di sudut hati mereka, ada juga penghuni di rumah orang-orang tua yang masih diselubungi rindu dengan anak-anak mereka disebabkan tidak boleh bertemu. Tambah lagi ketika pandemik yang melanda negara yang menyebabkan sistem rumah orang-orang tua pun juga lebih ketat kerana adanya normal baharu. Bagi saya, persekitaran di rumah orang-orang tua amat menyenangkan kerana di situ mereka disediakan dengan pelbagai aktiviti untuk mengisi masa mereka seperti berkebun, solat jemaah, tadarus bersama dan banyak lagi. Malah, mereka juga mempunyai teman yang berbual, yang sebaya jadi mereka tidak akan berasa kesunyian kerana boleh berkongsi cerita. Akan tetapi meskipun mereka tidak kesunyian dengan adanya teman untuk berbual, semua tu tak sama dengan kehadiran anak-anak di sisi. Jadi sebagai anak, janganlah kita mengabaikan ataupun memperlakukan ibu bapa kita sebegitu. Meskipun mereka terlihat selesa berada di rumah orang-orang tua tu, tetapi isi hatinya kita tidak tahu. Jadi kita sebagai anak kena sediakan tempat persekitaran tempat tinggal yang boleh membuatkan mereka hidup selesa bersama kita. Kerana mereka telah banyak berkorban dalam membesarkan kita. Luangkanlah masa bersama dengan orang tua kita sebelum semuanya terlambat. Jadi itu sahaja pendapat saya. Terima kasih. Okey, terima kasih ahli panel kita yang ketiga, Saudari Nur Natasha atas penjelasan sebentar tadi. Ya betul, saya setuju. Perasaan rindu tu mesti ada walaupun mereka rasa seronok untuk tinggal di situ. Okey. Dan terima kasih juga kepada Natasha yang telah memberikan beberapa ayat peringatan ataupun ayat untuk mengalakkan orang ramai supaya meningkatkan kesedaran dalam diri mereka akan tanggungjawab mereka terhadap orang tua mereka. Okey. Selesai untuk video kedua. Okey, seterusnya kita boleh meneruskan dengan menonton video yang ketiga. Macam menantu saya dekat stesen 19. Stesen 19. Mati kau hidup pun bersama datang dekat Assalam ada seorang Azmin bini dia perempuan dia cakap aku nak pergi rumah tu kau nak pergi rumah aku nak jalan susah pergi. Lebih menyedihkan, dia juga mendakwa anaknya mengambil duit zakat Baitul Mal dan menggadai barang kemasnya bernilai lebih RM9,000. Kisah Umar Nasri, 84 tahun berbeza pula. Dia memilih untuk tinggal di situ kerana tidak berkeluarga. Selain sudah penat sering dimarahi oleh saudaranya kerana menumpang di rumah mereka. Antara penghuni paling lama di rumah Al-Ikhlas, Mazalan Muhammad Jiwa, 63 tahun yang dibuang keluarganya sejak 10 tahun lalu kerana mengalami penyakit mental. Dia yang dahulu berkelakuan agresif, kini semakin uzur dan terbaring di katil serta hanya ketawa apabila ditegur. Masa dulu masuk dia agresif, dia keras sikit. Kita kawal dengan ubat lah. Ada gaduh dengan orang juga dulu sebelum masuk, tapi sekarang dah tak ada lah, dia dah tua dah. Dia antara kes yang kes kita punya kes kebajikan di sini lah. Kita jaga kebajikan dia sampai akhir hayat dia lah, insyaAllah. Berdasarkan video ketiga yang merupakan video terakhir untuk segmen Kami Peduli kita pada hari ini. Okey, video yang amat menyayat hati dan memberikan kesan kepada kita, saya rasa. Okey, mungkin dipersilakan ahli panel pertama iaitu Saudara Naim mungkin boleh memberikan sedikit ulasan tentang apakah pandangan anda, mungkin dari pandangan dari segi seorang pelajar yang masih ada
ibu bapa terhadap video yang telah dipertontonkan sebentar tadi? Baiklah, terima kasih kepada saudari moderator di atas peluang yang diberikan kepada saya. Cuplikan video sebentar tadi sangat menyentuh hati saya dan saya sebagai seorang yang masih bergelar pelajar dan anak yang mempunyai kedua orang tua sangat tersentuh dan merasa sebab apabila melihat video tersebut. Saya percaya ramai individu di luar sana yang kematian ibu bapa yang inginkan kasih sayang daripada ibu bapa namun tidak mendapat peluang seperti itu. Jadi sedikit yang ingin saya bahaskan daripada video tersebut adalah yang pertama, video tersebut adalah suntingan daripada pihak TV3 yang menyiarkan dari Rumah Kebajikan Al-Ikhlas di Puchong, Selangor, yang mana penghuni di sana terdapat hampir 44 orang. Wartawan telah menemu ramah beberapa orang. Yang pertama, makcik yang bernama Zarah Ahmad yang telah berusia 83 tahun, yang mana beliau menceritakan pengalaman yang begitu sedih di mana mempunyai 9 orang anak yang ramai tetapi ke-9 orang anak tidak mampu untuk menjaga beliau. Bahkan beliau menceritakan juga menantu perempuan makcik tersebut tidak mahu menjaga dia disebabkan susah untuk pergi ataupun berjalan ke mana-mana. Bagaimana makcik tu boleh masuk ke rumah kebajikan tersebut? Ketika makcik ni jatuh, kemudian dimasukkan ke hospital selama seminggu, anak-anak makcik ni buat keputusan untuk masukkan beliau ke rumah kebajikan. Jadi situasi makcik ni seperti seorang situasi makcik ni kalau nak dibandingkan dengan seekor haiwan, ya saya bukan nak membandingkan dengan haiwan, tetapi haiwan pun ada perasaan kasih dan sayang kepada ibu bapa dia sendiri. Betul tak? Macam tu. Dan untuk individu yang kedua, seorang pakcik yang bernama Omar Nasri berumur 54 tahun. Daripada video tersebut kita dapat melihat beliau seorang yang ceria dan lucu. Di mana pakcik ni dia ikut senam aerobik dengan penghuni-penghuni yang lain. Dia menceriakan diri dia, bahagiakan diri dia dekat situ. Rupa-rupanya dia sendiri yang buat keputusan untuk duduk kat sana. Dia rasa selesa dan satu keputusan yang baik untuk dia. Sebab apa? Sebelum ni, bila dia duduk dengan saudara-saudara dia, dia asyik kena marah. Jadi, lebih baik dia bawa diri dia ke tempat yang orang tak boleh nak marah dia dan dia pun tak menyusahkan orang lain. Dan yang terakhir, seorang pakcik yang mengalami gangguan mental, Encik Mazlan Muhammad Jiwa. Dia boleh dikatakan dalam video tersebut duduk hampir 10 tahun jugalah. Mempunyai penjaga, tetapi penjaga dia 2 ke 3 tahun ziarahi pakcik ni, tapi tiba-tiba menghilang macam tu je. Daripada ketiga-tiga penghuni ni, saya melihat mereka sebenarnya rindukan belayan kasih sayang daripada anak-anak, tetapi tidak mendapat seperti yang mereka telah berikan suatu masa yang dahulu. Bahkan yang lebih menyayat hati apabila penghuni seperti Encik Mazlan itu sendiri mengalami masalah mental
dia dibuang tanpa ada berita, tidak dijaga dengan baik. Itu sahaja yang dapat saya ulaskan daripada video tersebut. Dan saya ingin menegaskanlah kepada anak-anak di luar sana yang berusia seperti yang masih mempunyai kedua orang tua dan berstatus sebagai pelajar, berusahalah untuk berbakti kepada orang tua selagi mereka masih ada dan balas jasa mereka ketika mereka sudah berusia. Terima kasih. Ya, betul. Betul apa yang diperkatakan oleh saudara Naim. Kita sebagai anak perlulah sentiasa berusaha untuk membalas jasa orang tua kita. Okey, terima kasih saudara Naim untuk ulasan video yang begitu jelas dan terperinci. Okey, berdasarkan video tadi, kita telah lihat seorang makcik yang mempunyai 9 orang anak dan diabaikan di hospital. Okey, mungkin saudari Syabila yang merupakan ahli panel kedua kita boleh menerangkan antara punca ataupun sebab yang berlaku, mengapa kejadian sebegitu berlaku terhadap makcik tersebut. Terima kasih kepada saudari moderator. Pada pandangan saya, antara punca berlakunya pengabaian terhadap makcik tersebut adalah mungkin makcik ini pernah mengabai tanggungjawab terhadap keluarga di usia muda. Hal ini kerana keluarga makcik yang terabai akan sukar melupakan sejarah silam mereka. Ada di kalangan mereka yang menyimpan perasaan kecewa, benci dan dendam kerana pernah diabaikan, seperti tidak diberikan pelajaran, didera atau tidak diberi kasih sayang secukupnya. Pengalaman ini akan meninggalkan kesan dalam hubungan mereka hingga mendorong mereka menyisihkan makcik tersebut walaupun ibu kandung mereka sendiri. Selain itu, mungkin kerana kurangnya penerapan nilai-nilai agama dalam kehidupan mereka. Penghayatan nilai-nilai agama ini sangat penting dalam membentuk peribadi yang mulia. Anak-anak yang tidak mendapat didikan agama dan kerohanian sejak kecil lagi akan cenderung mementingkan diri sendiri dan mengabaikan tanggungjawab terhadap ibu bapa yang sudah tua. Mereka tidak tahu menghormati, menyayangi dan menghargai pengorbanan serta kepayahan ibu bapa yang mengasuh mereka dari kecil sehingga dewasa. Jadi sekian daripada saya. Terima kasih. Terima kasih kepada ahli panel kita yang kedua, saudari Syabila. Menurut saudari Syabila, beliau menyatakan bahawa ada kemungkinan perkara ataupun peristiwa yang berlaku semasa anak itu kecil yang membuatkan anak-anak itu berasa boleh dikatakan dendam terhadap ibu bapa mereka. Jadi sebenarnya sebagai anak, seorang anak bertanggungjawab yang masih ada rasa sayang terhadap ibu bapa, kita sepatutnya mengelakkan daripada perkara ini berlaku. Kita perlu tingkatkan kesedaran diri kita dan tingkatkan rasa tanggungjawab dan rasa sayang kita terhadap ibu bapa. Seperti yang dialami oleh makcik Zarah tadi, tidak berlaku pada orang tua kita. Okey, seterusnya kita beralih kepada soalan kita yang seterusnya. Mungkin ahli panel kita yang ketiga boleh menerangkan tentang akibat ataupun kesan yang akan berlaku kepada warga emas jika perkara ini terus meningkat dari masa ke semasa. Terima kasih saudari moderator Syafiqah. Pada pandangan saya, antara kesan yang akan berlaku terhadap warga emas yang kita lihat dalam video tersebut, yang mana warga emas diabaikan oleh ahli keluarga, kesannya ialah mereka akan mengalami tekanan emosi, yang mana warga emas yang terabai tanpa ditanya khabar berita oleh ahli keluarga kepada warga emas tersebut ketika mereka berada di pusat jagaan. Sebahagian anak-anak mereka menyerah sepenuhnya tanggungjawab menjaga warga emas tersebut kepada pihak pusat jagaan sama ada di bawah JKM, NGO maupun pihak swasta. Seperti yang kita lihat di dalam video tersebut, seorang pakcik bernama Encik Mazlan Muhammad Jiwa, beliau ditinggalkan oleh ahli keluarga hampir 10 tahun sudah berada di pusat jagaan. Mungkin ini disebabkan oleh kesibukan ahli keluarga
yang hanya mementingkan urusan diri sendiri dan tidak mahu menanggung bebanan menjaga warga emas tersebut. Dengan ini, apabila berlakunya situasi begini, ia akan menjejaskan hubungan kekeluargaan yang mana hubungan kekeluargaan akan rapuh disebabkan hilangnya nilai hormat serta hilang rasa tanggungjawab untuk menjaga orang tua atau ibu bapa yang sudah tua mahupun sudah uzur yang tidak mampu menguruskan diri sendiri. Satu yang mereka mahu iaitu mereka hanya mahu diingati serta disayangi oleh ahli keluarga. Dan kita kena ingat umur kita semakin bertambah tahun demi tahun serta kita juga akan melalui fasa menjadi seorang warga emas satu hari nanti. Sama-samalah kita muhasabah diri kita agar tidak berlaku seperti ini dalam ahli keluarga kita. Itu sahaja pandangan daripada saya. Terima kasih. Okey, terima kasih kepada ahli panel kita yang terakhir iaitu Saudari Ain. Terima kasih untuk penjelasan yang begitu banyak input positif yang saya kira kita dapat ambil. Okey, terima kasih kepada semua ahli panel yang telah sudi hadir pada hari ini dan memberikan ulasan tentang video yang telah kita tonton sebentar tadi. Sebenarnya banyak input positif dan pengajaran yang kita dapat ambil daripada ulasan dan perbahasan ahli panel kita pada hari ini. Kesimpulannya, saya menyeru supaya kita dapat meningkatkan kesedaran dalam diri kita dan juga diri masyarakat orang lain supaya mempunyai rasa tanggungjawab dan rasa berperi kemanusiaan dan rasa sayang terhadap ibu bapa supaya isu pengabaian warga emas ni yang semakin meningkat ni tidak berlaku lagi pada masa hadapan. Jadi kita sebagai warga belia yang akan bertambah usia di kemudian hari, jadi kita perlulah sama-sama mewujudkan suasana positif di sekeliling kita. So that tak adalah perkara-perkara seperti pengabaian dalam kalangan warga emas ni berlaku. Okay, so saya kira itu sahaja untuk segmen #KamiPeduli kita pada hari ini. Okay, jadi terima kasih semua ahli panel yang sudi meluangkan masa untuk berdiskusi dan memberikan ulasan sebesikit dalam program ini. Terima kasih saya ucapkan.